Assalamualaikum dan selamat sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Kembali lagi kita bersama dalam part 3 perkongsian cerita saya macam mana saya jadi pilot untuk MS. So first of all, saya nak ucapkan terima kasih kepada tuan-tuan adik-adik yang tinggalkan komen ataupun bertanyakan soalan dalam 2 video saya sebelum ni. Saya rasa saya dah jawab hampir kesemuanya. Dan sekiranya ada soalan baru, saya tinggalkan dalam ruangan komen di bawah. Okey. Kembali kita bersama part 3 ni. Saya dah kongsikan sebelum ni, saya cakap part 3 ni adalah reality check. Kenapa reality check? This is during the phase yang saya rasa susah lah. Sebab nak apply cari kerja baru saya tahu, oh susah sebenarnya. Bila apply belajar jadi pilot ni, bila habis kerja, the only thing yang saya boleh kerja untuk pakai apa yang saya belajar tu jadi pilot. In my case, kalau tak jadi pilot, apa yang saya belajar tu wasted lah. Kalau 200,000 yuran, 200,000 ringgit lah burn. So, saya habis belajar tahun 2012. Saya tak ingat dah hujung tahun ke awal tahun macam tu lah. So, bila dah habis saya belajar tu, 6 months after that, my mom jatuh sakit tau. My mom kena penyakit, they call it GBS, Guillain-Barré syndrome. So, penyakit ni kena 1 in 100,000. Dia tak ada ubat, tapi dia ada something ubat untuk kurangkan rasa sakit. So GBS ni dia lumpuh sepenuh badan sampai mata, kelopak mata ni pun tak boleh nak tutup, tak boleh nak kontrol sebab dia lumpuh dan kena tapak tape bila nak tidur. Kalau tak, mata ni akan jadi merah sebab tak boleh nak berkelip kan. Orang sakit GBS ni dia perlukan orang untuk jaga dia tau. So bila dia nak makan kena orang suap, bila dia nak berak kena ada orang tukarkan pampers, bila dia nak bangun tidur daripada katil kena ada orang angkat dia, papah dia. So mak aku perlukan somebody untuk jaga dia tau. At that time, aku dengan kakak aku nombor 6, actually kita orang ada 7 orang adik-beradik, aku nombor last one, dan kakak aku nombor 6 tu baru habis belajar. Kakak aku nombor 6 tu baru lepas habis belajar jadi lawyer. Aku baru habis flying school lah. So kita orang decide untuk balik jaga mak aku. Adik-beradik aku yang lain sama ada dah berkeluarga, anak ramai, duduk jauh dekat Miri, tak boleh nak jaga mak ayah aku. So in this period of jaga mak aku ni, I may sounded like macam senang. Apa susah balik kampung jaga mak kan? Tapi sebenarnya susah bagi aku. And aku at that time at the moral yang paling down in my life lah. Sebab apa? First aku pergi interview Asia after aku habis flying school tu kan. Aku pergi interview and masa dekat written test aku fail. That's the first one. Second time aku pergi Asia, aku fail dekat interview. And aku try juga maswing, tapi aku tak tahu nak submit aku punya application kat siapa. And now aku tengok member dapat kena panggil untuk call up untuk interview. Aku tak dapat. After that, aku try apply ada airline pun still tak ada jawapan. And the last one at that time juga aku baru broke up dengan aku punya girlfriend lah, which is my first love. So aku very down lah. And bila aku rasa macam at the same time nak keluar try cari kerja sambilan kan, sambil jaga mak aku tak boleh nak kerja sebab aku fikir siapa nak jaga mak aku, tiba mak aku nak makan ke, tiba-tiba mak aku nak terkencing kat rumah. So enak aku tak boleh nak tinggal mak aku tau. So just all of this buat aku rasa sangat-sangat down tau during that period. And because of that juga sampai tak boleh nak tinggal mak aku tu. At one point tu aku cakap kat diri aku, oh ya Allah, tak apalah aku tak dapat jadi pilot, aku tak dapat nak kejar cita-cita aku. Aku jaga mak aku ni harap-harap dekat akhirat nanti aku dapat masuk syurga lah. And make things worse, bila aku cakap macam tu sebenarnya aku nak sedapkan hati, bukannya aku cakap out of ikhlas daripada hati aku. Aku rasa bersalah sangat sebab bila aku fikir balik, ujian Tuhan bagi kat aku tu sebenarnya tak susah pun. Sebab mak aku after 1.5 years tu recover. And as you know, penyakit GBS ni, dia punya recovery period dia some 3 bulan, some 6 bulan, some 2 tahun, and some don't even recover. So aku tak tahu bila dia punya recovery mak aku ni bila. So aku rasa that's why aku rasa down. Aku fikir aku tak boleh tinggal mak aku lah. So sebab tu aku rasa cakap, oh tak apalah aku tak dapat jadi pilot, aku jaga mak aku pun aku dapat masuk syurga kan. Sebenarnya aku cakap tu sebenarnya nak sedapkan hati. Tapi bila aku duduk balik, especially now, sekarang ni duduk balik, fikir balik and tengok balik, oh just because of that 2 years aku jaga mak aku tu, Tuhan pemudahkan aku dalam hidup aku dengan banyak nikmat yang aku tak boleh tak terkira aku nak cakap. Just right before aku punya lesen validity 5 years tu, aku dapat call up untuk MS. And korang tahu tak, aku dapat call up interview MS tu tahun yang MH370 hilang. And aku buat medical check up lepas MH17 kena tembak. So imagine, MS has all the right reason untuk tak hire aku jadi cadet pilot, tapi aku dapat. And to make things macam drama kan, aku adalah second last batch before MS tutup, tak ambil cadet dah after that. So nampak tak,
just because of aku jaga mak aku 2 tahun tu, parade tu, and after that Tuhan pemudah aku dengan banyak nikmat yang Tuhan bagi. After that aku dapat first anak, aku nak anak lelaki. The first one anak aku dapat anak lelaki, the second one aku dapat anak kembar, and aku meniaga kecil-kecil pun jadi, and aku dapat beli rumah. So banyak benda yang Tuhan pemudahkan just because, kalau tanya aku, just because of aku jaga mak aku tu lah. Kalau aku tak jaga mak aku tu, aku rasa mungkin aku still menganggur, tak dapat jadi pilot lah. So during the interview pula sebenarnya aku tak adalah perform sangat, sebab bukan tak ada perform, aku boleh jawab semua soalan interviewer tanya, kecuali satu soalan yang mana sebelum tu aku dah prep tau. At that time, soalan technical yang aku dapat, the guy tanya aku, so you tahu tak kalau you dapat kerja ni, you akan fly kapal apa? Saya cakap, dan aku reply, saya cakap 737-800. Dia tanya, oh you tahu tak apa jenis enjin ataupun nama type enjin yang 737 tu pakai? The day before, aku dah hafal nama enjin ni dengan kawan aku tau. Then the full name, the type of the engine is CFM 567 Bravo tau. So aku hafal, tapi on the day the interview tu aku tak ingat the whole name. The only thing yang aku ingat is Bravo, CFM 567 Bravo. Aku tak ingat semua tu, aku cuma ingat Bravo belakang. Sampai aku dah frust, aku tak boleh nak jawab apa, sebab aku dah freeze lama bila interviewer tu tanya, aku tak boleh nak jawab. What I said, minta maaf tuan, semalam saya hafal dia nama bila saya tanya kawan saya, tapi hari ni saya tak dapat nak recall. The only thing yang saya boleh ingat is something Bravo. Oh my god, wow. Interviewer tu muka dia merah macam, oh something Bravo, macam ni je yang you tahu. Then semua benda lah dia bash aku, macam mana jadi pilot, you cakap you tahu tapi you hafal pun tak ingat. Ambil lengah lah pasal interview ni. You ni serius ke nak jadi pilot just because of one soalan aku tak boleh nak jawab, compared to the whole rest of the question aku dapat jawab. Just that one soalan aku tak boleh jawab. Terus aku kena bash teruk gila. And bila aku keluar pada bilik interview tu, aku rasa macam that's it lah, tak ada rezeki lah. So again, macam aku cakap, kalau Tuhan dah tentukan tu rezeki you, tak ada orang boleh take it away from you lah. And I think like 6 months after that, walaupun during the 6 months nak dapat dia panggil after the interview tu, aku keep on hantar email, tanya telefon. Aku rasa kakak yang kerja dekat flight ops yang handle cadet recruiting tu mesti menyampah asyik dengan tanya aku, akak apa status ni, apa status saya punya application ni, saya dapat ke tak? Dia mungkin macam tunggu je lah, ada email, tunggu email daripada kau dapat email, you dapat lagi kerja. So aku sangat rasa down, but after 6 months then aku dapat reporting. So that's how aku dapat kerja untuk MAS. So kalau korang ada tanya sebarang soalan, korang boleh drop dekat komen kat bawah. If any point of time korang rasa ada soalan baru, korang just drop je komen, aku akan cuba jawab sebaik mungkin. Untuk sambungan macam apa live aku lepas join airline, korang boleh continue on the part 4, sebab I think video ni pun dah dekat dengan 10 minit. So aku takut korang bosan. So let's wait for the part 4 and see you guys on the next video. Bye.